minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah kita akan memulakan perbincangan surah Al-Mursalat, surah yang ke-77, sambungan daripada surah Al-Insan yang telah kita bincang sebelum kita membincang surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita telah juga membincangkan surah Al-Fatihah. Moga-moga insya-Allah surah Al-Fatihah ini menjadi asas yang kukuh untuk kita memulakan penerokaan kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala ini bersama-sama insya-Allah. Saya juga insya-Allah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala buka, kan, seperti mana yang Rasulullah SAW doakan, kan, kepada, kan, Ibn Abbas, kan, Allahumma ma'allimhu ta'wil, alimhu ta'wil, berikan dia kefahaman tentang maksud Al-Quran Karim ini, kan. Ta'wil Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran ini, kefahaman ataupun ilmu ini sebenarnya bukan semata-mata untuk menjadi ilmu yang kita nak jadikan bahan untuk polemik ataupun dibincangkan ataupun menjadi sebab untuk kita mencapai satu kedudukan di dunia ini, tapi kita memohon kepada Allah SWT untuk memahamkan kita tentang Al-Quran, kan, supaya insya-Allah dapat kita laksanakan dia dan menjadikan dia panduan dalam kehidupan kita, dan insya-Allah dapat kita menyampaikan, kan, mesej daripada Allah SWT ini kepada manusia seperti mana yang Allah SWT inginkan. Moga-moga insya-Allah kita terus berdoa dan Allah SWT memperkenankan doa kita ni, kan. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan mula surah Al-Mursalat. Al-Mursalat, maksud dia dari segi makna dia adalah satu yang diutus atau dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dia yang dihantar ini, kan? InsyaAllah nanti kita akan bincangkan. Ada pendapat-pendapat yang berbeza yang menjelaskan tentang apa yang dihantar ataupun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kan. So surah ini adalah surah juga surah Makkiyah. Kita masih lagi berada dalam siri-siri surah Makkiyah dalam grup yang ke-7 ni. Sebelum kita bertemu dengan surah Madaniyah yang pertama dalam grup yang ke-7 ni, nanti kita akan ini masih lagi dalam siri surah-surah Makkiyah, sebab kita kata dalam setiap grup ni ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah, kan, dia terdiri daripada campuran di antara kedua-dua ni. So ini adalah masih lagi surah Makkiyah, kan. Surah Makkiyah yang diturunkan dengan isi utamanya, tema utama dia ataupun amud dia adalah sama seperti surah lain di dalam grup yang ke-7 ni. Itu amaran tentang azab bagi mereka yang mendustakan hari pembalasan ini.
sama ada di dunia maupun di akhirat. Dalam surah Al-Insan, Allah SWT menjadikan manusia hujah dalaman manusia, tentang penciptaan manusia dan apa yang Allah SWT bekalkan kepada manusia ini sebagai hujah untuk mengukuhkan tentang apa yang diketengahkan oleh Rasulullah SAW ini, amaran tentang mereka yang mendustakan hari pembalasan. Hujah tentang pastinya akan datang hari pembalasan ini. Dan dalam surah ini Allah SWT menggunakan ayat yang berulang-ulang. Ini satu style dalam beberapa surah yang dalam Al-Quran ini kita jumpa style yang sebegini, style yang mengulang-ulangkan ayat tertentu. Nanti kita akan tengok dalam surah ini juga, seperti dalam surah Ar-Rahman contohnya, dan surah yang lain kan. Ada beberapa surah yang digunakan teknik yang macam ni kan. So ayat yang berulang-ulang untuk menyatakan ancaman kepada yang ingkar kepada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengulangan seperti ini menjelaskan bahawa Al-Quran sedang berurusan dengan mereka yang darjah kedegilannya tinggi kan. Mereka tak mau lagi walaupun Allah SWT bagi berbagai-bagai hujah kan, tapi masih lagi mereka tidak menerima kan. Jadi surah Al-Insan kalau kita tengok, dia menekankan tentang sudut positif, banyak sudut positif kan. Allah menceritakan dengan panjang lebar detail tentang mereka, berita gembira ataupun sambutan yang diberi kepada mereka yang menjaga diri mereka dan mempertahankan diri mereka daripada pengaruh nafsu, hawa nafsu kan? Dan memilih jalan hidup yang benar kan? Sehinggalah mereka kembali dengan selamatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menekankan banyak tentang azab yang akan dikenakan kepada mereka yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan style yang setakat ni kita tak jumpa lagi dalam grup yang ketujuh ni yang kita telah baca. Dan sebab itu kita kata Al-Quran ni setiap kali Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan kejutan-kejutan yang kita tidak jangka kan. Surah Al-Mursalat ni kita akan jumpa satu style yang baru kan, kita tidak jangka, yang ada mesej besar dia tersendiri dan kesan yang tersendiri kepada jiwa manusia yang sedang dihadapi oleh ayat-ayat Allah SWT, surah ini kan. Dan surah ini mempunyai struktur hujahnya seperti surah Az-Zariyat yang menjelaskan bentuk azab yang berbeza dari angin kan. Angin boleh mendatangkan berbagai-bagai bentuk azab kan, untuk menjelaskan, menekankan benarnya hari pembalasan, dan Allah SWT maha mampu untuk melaksanakan apa yang dia mahu kan. Jadi dalam surah ni Al-Mursalat ini dimaksudkan sebagai angin kan. Di dalam surah di dalam tafsir, di dalam ataupun terjemahan yang selalu kita jumpa, Al-Mursalat ni di satu pendapat lain mengatakan ini adalah malaikat yang diutus. Tapi dalam surah ni, perbincangan ni insya-Allah kita akan pegang ataupun mengambil pendapat yang diketengahkan oleh Maulana Amin Hasan Islahi ini. Mursalat ini adalah merupakan angin yang diutuskan Allah SWT kan. So insya-Allah jadi insya-Allah kita akan melihat apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala ketengahkan dengan sumpah ataupun
menyebut angin ni kan. Kenapa angin ini dijadikan sumpah? Seperti mana yang kita telah sebut dulu, setiap kali sumpah ni diketengahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada satu benda yang besar yang nak disampaikan dengan sumpah yang diketengahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Dan insya-Allah kita mulakan ayat surah Al-Mursalat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Biasanya ini digunakan makna mursalat ni adalah malaikat yang diutus. Macam terjemahan yang saya sertakan dekat situ, yang dia menggunakan terjemahan malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Mursalati urfa. Urfun ni dari segi makna dia sebenarnya adalah rambut ataupun bulu yang tergantung daripada dahi kuda ataupun singa jantan, binatang yang ada tergantung dahi, rambut di dahi ni kan. Itu dipanggil urfan ni kan. Sebab pada kuda mungkin peranan dia adalah untuk memberi isyarat kepada kuda untuk berhenti ataupun berlari. Bila nak berhenti atau berlari, itu guna rambut yang membentang daripada dalam dahi, atas dahi dia kan. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memberi bandingan sebenarnya, wal mursalati urfa, kan? Dengan angin yang Allah Subhanahu Wa Taala mengawal dia sepenuhnya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi wal mursalati urfa ni kan, al mursalat ni maksudnya adalah sesuatu yang diutuskan, dilepaskan kan, dihantar kan. Dan di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala gunakan al mursalat ni, yang kita ambil makna yang kita pegang di dalam tafsir yang kita fahami ni adalah angin yang digunakan sebagai objek sumpah kan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan mursalat ni, angin ni yang dilepaskan ataupun diutuskan ni adalah angin, dan angin yang dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, urfa kan. Maksud ini kan, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak menggunakan kan kesan daripada sumpah ni. Sumpah ni nak menyampaikan satu perkara yang besar selepas ini, bahawa kan, Allah Subhanahu Wa Taala nak meneguhkan kan, Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk mengazab kan, hamba dengan angin yang dikawal sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bila saja Allah hendak menukarkan angin ni menjadi angin yang membawa manfaat yang banyak kepada manusia, meniupkan hujan ke satu tempat dan sebagainya, Allah SWT akan laksanakan. Tapi bila Allah SWT hendak menjadikan angin ini sebagai yang menghancurkan kan, Allah SWT juga mampu untuk melaksanakan dia kan. Ini memberi satu hujah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah kan yang maha mampu dan boleh melaksanakan apa yang dia nak laksanakan kan. Jadi wal mursalati urfa ni kan, Allah SWT bersumpah dengan angin yang dilepaskan ataupun dihantar untuk menjelaskan tentang pastinya datang hari pembalasan, sama ada pembalasan baik dan buruk yang Allah janjikan. Seandainya musyrikin Quraisy ni berterusan mendustakan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kan, dengan mudah saja Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengarahkan angin dia untuk mengubah haluan dan menjadi ancaman yang menghancurkan mereka. Inilah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada umat-umat yang terdahulu kan. Kalau kita masih ingat kan, kalau cuba cari kan, dalam surah apa yang Allah SWT telah sebut Allah hancurkan angin, hancurkan satu kaum dengan angin
kan. Surah apa? Surah surah kan, selepas daripada surah Al-Qalam kan, surah Al-Haqqah kan. Allah SWT kata kan, kadzabat Thamud wa 'adun bit-taghiyah kan, wa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah kan, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum 'Ad ni kami telah hancurkan mereka dengan rih, angin yang sarsarin 'atiyah kan, yang telah memukul habis kan mereka kan, apa juga yang ada pada mereka, sehinggalah kan angin yang kuat kan, badai yang menghancurkan semua yang mereka ada kan, sehingga tidak ada lagi yang tinggal. Allah SWT tanya seperti fama lahum min baqiyah, apa lagi yang, sehingga kamu lihat apa lagi yang ada tinggal kepada mereka, tidak ada baki lagi. Allah telah hancurkan mereka dengan angin kan. Jadi Allah SWT bersumpah dengan angin ini untuk menjelaskan kepada mereka bahawa pasti Allah SWT boleh kan menghantar. Kalau telah Allah SWT telah hancurkan dulu kaum dengan angin, maka kan, pasti Allah SWT boleh melaksanakan dia kepada kamu pula kan. Jadi Allah kata wal mursalati urfa kan, demi kan, angin yang kan, apabila kawalan ke atas angin ini kan, dibiarkan oleh Allah SWT, maka dia akan menghancurkan kan. Dan demi angin ini yang menjadi saksi kan, fal'asifati asfa kan, fal'asifati asfa. Al-asifah ni kan, dari kata usfun yang maksudnya yang bertiup dengan kencang dari berbagai arah kan, seperti yang Allah digunakan dalam surah Yunus ayat 22 kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan angin ini dalam surah Yunus. Betul ni makna yang kita ambil ni angin kan, sebab dikatakan dalam surah Yunus ni hatta idza kuntum fil fulk wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan kan. Jadi asifat ni ialah satu yang bertiup kencang dengan kencang dari berbagai arah kan. Maksudnya sehingga apabila kamu berada dalam bahtera, hatta idza kuntum fil fulk kan, fulk bahtera, wa jarayna bihim birihin tayyibatin, dan kami meluncurkan bahtera itu membawa orang-orang di dalamnya dengan tiupan angin yang rihin tayyibatin, angin yang baik kan. Wa farihu biha ja'athu rihun 'asifun, wa farihu biha kan, maka bergembiralah mereka karenanya, orang yang menaiki kapal ni yang ditiup dengan angin yang baik kan, rihun tayyibatin. Kemudian tiba-tiba kan, ja'at harihun 'asifun, datanglah kepada mereka angin badai kan. Apabila kan, gelombang, waja'ahumul mawju min kulli makan, gelombang ini datang dari segenap penjuru yang menimpanya kan. Jadi angin ni datang, angin badai ni datang dan meniup air kan, laut ni, sehingga menjadi gelombang badai yang datang daripada segenap penjuru kan. Jadi dalam ayat ni rihun 'asifun, angin yang membadai kan. Itulah juga yang fal'asifati asfa kan. Angin ini meniupkan debunya dari segala arah kan. Itu terjemahan yang digunakan dalam tafsir ini. Fal'asifati asfa kan, angin yang bertiup dari semua arah dan melepaskan
debu-debunya kan. Ini adalah tahap kedua daripada angin yang dilepaskan kan. Bila angin ini menjadi badai kan, dan mengempas dari segenap penjuru dan menghancurkan suatu masyarakat manusia kan. So, tadi Allah kata demi angin yang dihantarkan kan, dilepaskan kan, angin tu Allah SWT boleh jadikan dia sama ada angin yang membawa berita gembira atau angin yang membawa berita ancaman seperti ini kan. Jadi yang dalam ayat kedua ni Allah menjelaskan tentang ni kan, demi angin yang fal asifati asfa, yang datang membadai dari semua sudut kan. Jadi angin yang kedua ni menjadi badai dan menghempas dari segenap penjuru dan menghancurkan suatu masyarakat manusia. Ini membawa kesan kehancuran yang Allah pernah hantar kepada satu kaum yang meninggalkan kesan kehancuran yang dapat dilihat sampai hari ini. Jadi sebab itulah sumpah ini adalah sumpah yang juga menjelaskan kepada mereka bahawa sungguh-sungguh Allah SWT memang mampu untuk menghancurkan kamu juga seperti mana Allah menghancurkan yang mereka yang terdahulu kan. Wan nashirati nashra kan. Dan angin ini yang boleh menyebarkan kan, menyebarkan awan kan. Wan nashirati nashra kan. Angin ni juga Allah kata boleh menjadi angin yang membawa kan, awan yang menyebarkan rahmat Allah ke serata tempat, menumbuhkan sayuran dan tumbuhan serta menyuburkan bumi kan, yang mati boleh dihidupkan kembali dan manusia akan mendapat kebaikan daripada angin ini juga kan. Jadi wan nashirati nashra yang ketiga ni adalah demi angin-angin yang menyebarkan awan kan, awan yang positif kan, awan yang membawa hujan ke tempat-tempat lain kan. Jadi kan, ini adalah Allah SWT. Kita tengok ayat Al-Quran ni kan, dia ada structure kan, semua sumpah, tapi ayat pertama dengan ayat kedua ni kan, ayat pertama ni dihubungkan dengan ayat kedua dengan menggunakan fa kan, wal mursalati urfa. Ayat kedua ni fal asifati asfa. Kemudian masuk yang ketiga balik, Allah mulakan balik wa kan, wan nashirati nashra kan. Jadi menunjukkan angin dalam ayat yang ketiga ni adalah merupakan dia sumpah yang tersendiri. Angin yang dalam ayat yang kedua tadi tu dia berkait dengan ayat yang pertama kan, wal mursalati urfa fal asifati asfa, digunakan fa kat situ sebab nak menceritakan angin inilah yang datang dan terbang dengan kan, kencang dari segenap arah, dan angin ini boleh menghancurkan manusia kan. Itu sumpah yang pertama kan, boleh menghancurkan manusia kan. Kemudian jenis yang kedua Allah SWT sebut pula dengan wan nashirati nashra, angin yang menyebarkan awan ke serata tempat membawa rahmat kan. Ini sumpah yang kedua ni kan. Sebab itu yang ketiga, ayat ketiga dan keempat ni disambung dengan fa kan, fal fariqati farqa kan. Jadi ni satu sumpah yang lain. Tadi sumpah yang pertama ayat 1 dengan 2, ayat 3 dan 4 ni menyatakan sumpah yang kedua kan. Sebab itu wan nashirati nashran kan. Nashran ialah yang menyerakkan, membawa bersama, memancutkan kan air ni sehingga menjadikan dia tumbuh kan. Ini adalah penggunaan yang digunakan dalam Al-Quran kan, bentuk-bentuk ni wan nashirati nashra kan. Dalam Al-Quran juga
ayat lain kan, digunakan juga wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu. Dialah yang mengantar hujan setelah mereka hilang segala harapan, wa yanshuru rahmatahu kan, dan menyebarkan rahmatnya. Yanshuru ni maknanya yang menyebarkan, distribute kan, membahagi-bahagikan macam tu kan. Jadi dalam ayat yang ketiga ni Allah SWT sebut tentang angin yang menyebarkan kan, membahagikan rahmat Allah ni ke merata-rata tempat kan, dengan hujan yang awan yang membawa hujan ke merata-rata tempat untuk rahmat pada manusia. So ini angin yang kedua pula kan, fal fariqati farqa kan, dan malaikat-malaikat yang membezakan, bukan malaikat-malaikat angin kan, yang bertiup dan dilepas dengan cara yang berbeza ni, menyebabkan kesan yang berbeza dan memainkan peranan yang berbeza kan. So angin yang Allah SWT sebut fal fariqati farqa kan, ini adalah angin, ayat ni adalah sepenuhnya sama dengan maksud ayat yang dimaksudkan dalam ayat 4 surah Az-Zariyat. Maksud dia adalah Allah sebut fal muqassirati amra, angin yang membezakan antara urusan yang berbeza kan. Angin yang sama daripada Allah SWT, tapi angin ni bila Allah SWT hantar dengan cara yang berbeza, dia menghasilkan kesan yang berbeza kan. Fal fariqati farqa, so farq ni adalah pembezaan kan, membeza. Jadi Allah SWT jelaskan, pertama Allah boleh hantar angin untuk menghancurkan. Yang kedua, angin ini juga boleh dihantar untuk membawa rahmat kepada manusia kan. Sebab itu fal fariqati farqa, mereka melaksanakan tugas yang berbeza kan. Angin yang berbeza ni melaksanakan tugas yang berbeza. Bila dilepaskan dengan cara yang berbeza oleh Allah SWT, menyebabkan kesan yang berbeza dan memainkan peranan yang berbeza pula kan. Jadi ini bukti sebenarnya. Apa yang Allah nak buktikan, jelaskan, sebenarnya angin ini dia tidak bertindak bersendirian, malah ada yang mengatur angin ini kan? Kalau manusia memikirkan tentang ini kan? Sebab angin ini seolah-olah dikawal oleh satu kuasa kan. Bila dia dikehendaki membawa kebaikan, rahmat, dia akan datang dalam bentuk yang berbeza kan. Bila dia akan menghancurkan, maka dia akan datang dalam bentuk yang berbeza pula kan. Jadi ini menjadi hujah bahawa angin ini sebenarnya dikawal oleh kuasa yang mengatur angin ini di belakangnya dan melakukan sekehendak kuasa ni kan, iaitu Allah SWT kan. Allah berkuasa menghantar angin untuk menyaksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah SWT juga berkuasa untuk menghantar angin kepada siapa yang hendak diberi rahmat oleh Allah SWT kan. Itu adalah kan, satu perkara yang penting kan, yang Allah SWT bersumpah dengan perkara yang besar ni, angin ni kan. Okey, satu lagi kan kita sebut sebelum kita berhenti, kemudian Allah sebut fal mulqiyati dhikra kan. Fal mulqiyati dhikra. So ada dua fa selepas ayat 3 tu, wan nashirati nashra kan. Ayat 4 dengan 5 ni adalah datang bersama dengan ayat ketiga ni kan. Jadi wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra kan. Sebab dia guna fa juga kat situ kan. So ada dua sumpah yang besar. Satu, angin yang menjelaskan tentang kehancuran kan. Allah SWT lepaskan dia untuk menghancurkan manusia. Angin juga kan, apabila datang dalam bentuk yang berbeza, dia membawa rahmat. Dan juga kan, fal mulqiyati dhikra, dan angin yang memberikan peringatan kepada manusia kan. Jadi angin ni juga kan, mengingatkan manusia kepada kekuasaan Allah
dengan dihantarkan Allah dalam berbagai bentuk. Ini khusus untuk mengingatkan kepada mereka yang mendustakan amaran Allah SWT tentang hari pembalasan, supaya mereka mendapat peringatan daripada penghantaran angin oleh Allah SWT, kan. Ada beberapa bentuk peringatan yang dibawa oleh angin kepada manusia, kan. Antara dia, kan, bahawa dengan kerjasama yang harmoni di antara langit dan bumi, mengkoordinasikan angin dan hujan, mengingatkan kita kepada tauhid kepada Allah SWT dan kemestian untuk bersyukur kepada Allah SWT, sebab Allah SWT sajalah kuasa yang boleh melaksanakan perkara ni, kan? Menghasilkan satu kerjasama yang tersusun, kan, di antara langit dan bumi. Sebab kedua-dua ni dia tak mungkin dapat bertindak serentak, kan, dalam satu kebetulan yang amat sukar untuk berlaku, kecuali apabila dia telah disusun ataupun dilaksanakan oleh satu kekuasaan yang menguasai dia, itu Allah SWT, kan. Kebarangkalian untuk kedua-duanya melakukan satu benda yang pada masa yang sama, dua-duanya mesti bersifat sesuai untuk menjadikan benda ini berlaku. Dia tidak boleh berlaku sendiri, kecuali apabila Allah SWT menyusun masa dan detiknya, kan. Langit pun bertindak balas sesuai dengan apa yang nak berlaku, bumi pun akan bertindak balas sesuai dengan berlaku, maka terjadilah apa yang nak terjadi. Sama ada angin ini membawa kesan yang baik ataupun kesan yang menghancurkan, dua-dua, kan, yang Allah SWT mengetahui. Kemudian peringatan yang kedua juga angin, kan, sebab Allah terzikra ni, fal mulqiyati dzikra, kan, untuk memasukkan peringatan kepada manusia, kan, dengan peranan angin menghidupkan bumi yang mati, mengingatkan manusia kepada kebangkitan semula manusia dari pembalasan, kan. Angin yang meniup awan, air pun turun, menghidupkan bumi yang kering tandus boleh menjadi subur, kan. Begitulah Allah SWT boleh menghidupkan kembali manusia, kan, daripada kosong, daripada kehancuran setelah hancur. Semalah bukan satu manusia, semua manusia ni boleh ditumbuhkan oleh Allah SWT di atas bumi ni, kan. Kalau Allah boleh tumbuhkan pokok-pokok ni, kan, dengan angin, bantuan angin. Dengan yang ketiga, zikra ni juga adalah dalam bentuk, kan, dengan pelaksanaan peranan yang berbeza angin ni, kan, dalam sumpah yang pertama tadi, untuk mengazab sebagian manusia. Dan yang kedua pula untuk memberi nikmat kepada sebagian lain, kan. Ini mengingatkan juga kuasa mutlak Allah ke atas manusia dan menjadi hujah kepada pasti wujudnya hari pembalasan. Sebab Allah SWT memilih untuk memberi azab kepada sebahagian daripada hamba-Nya dan memberi kenikmatan daripada angin juga, kan, kepada sebahagian daripada hamba-Nya, kan. Dan yang menentukan ini adalah Allah SWT, kan. Ini juga hujah, kan, zikra, peringatan kepada manusia supaya memahami bahawa ini adalah urusan yang serius dengan zat yang serius, bukan main-main, kan, dengan Allah SWT. Allah SWT amat detail, amat terperinci, tidak akan terlepas pandang satu aspek pun, kan. Kerana itu kamu sedang berurusan dengan Allah yang maha kuasa, kan. Jangan ambil ringan atau membiarkan saja perkara ini berlalu tanpa kamu ambil perhatian dan buat tindakan yang sepatutnya, kan. Dan insyaAllah kita rasa saya rasa kat sini kita berhenti, kita akan sambung lagi. So moga-moga insyaAllah dapat baca dan cuba meneliti, kan, ayat-ayat ni Allah SWT. InsyaAllah kita saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu